kemerdekaan negara pada tahun 1957, Kampung Baru ini menjadi tumpuan penduduk dari negeri-negeri di Semenanjung yang mendapat pekerjaan di Kuala Lumpur. Di sebalik arus pemodenan dan rentak kemajuan, Kampung Baru ini terselit satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Meniti sejarah penubuhan Kampung Baru, ia sebenarnya mula dibuka sejak tahun 1899 melalui tanah kurniaan Sultan Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah Raja Muda Musa. Setahun kemudian, sebuah lembaga pentadbir khusus ditubuhkan, iaitu Penempatan Tanah Pertanian Melayu, dan diwartakan oleh British bagi menguruskan perkara mengenai pentadbiran kampung. Pada awalnya, kampung tersebut terbentuk apabila sekumpulan orang Melayu yang tinggal di kawasan Sungai Gombak dan Sungai Kelang terpaksa berpindah untuk memberi ruang kepada pembangunan Kuala Lumpur. Peristiwa 13 Mei 1969 telah mencacat keamanan dan keharmonian rakyat berbilang kaum di negara ini. Namun Kampung Baru ini sememangnya cukup unik dengan pelbagai bangunan pencakar langit menghiasi kawasan ini. Tetapi di sini juga terkenal dengan budaya perniagaan kaum Melayu sejak turun-temurun. Sebut sahaja Kampung Baru, jika bulan Ramadan, orang ramai pasti mengaitkannya dengan bubur lambuk. Siapa yang tidak kenal dengan bubur lambuk Pak Hassan? Pak Hassan atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad adalah antara pelopor terawal bubur lambuk di Kampung Baru. Mula-mula saya buat kontrak di masjid Kampung Baru. Masa itu tak pandai pun buat bubur lambuk sebab kita dapat kontrak itu kita kena belajar lah kan. Masa itu dapat kontrak itu tahun 83. Mula-mula orang order sikit-sikit saja. Macam orang bila bulan puasa saja ada biasalah ada orang nak bubur lambuk 1 puyuk 2 puyuk Pak Hassan buat lah. Lama kelamaan dah setahun tu sambutan tu agak menarik. Jadi mula tu orang minta sedekah pada orang ramai. Dia beli bubur lambuk, kita masak sedekah pada orang ramai. Lepas tu lama-lama benda tu dapat sambutan. Jadi dua-dua lah boleh sedekah pun ada, untuk jualan pun ada juga. Berasal dari Sungai Petani Kedah, Pak Hassan mempunyai kisah tersendiri bagaimana beliau memulakan perniagaan di ibu kota. Saya daripada kampung tu masa tu bapa ada pindah dekat Buta Kanan. Saya merantau. Hari bulan puasa pertama, saya kayu pesikai 1 hari setengah sampai KL. Dia tu duit belanja tak ada, duit ada RM1.95 sahaja. Dia nak naik bas pun tak boleh kan, bawa pesikai lah 1 hari setengah, kayu sampai KL, sampai Kampung Baru. Kemudian saya bekerja masa tu, kerja dengan di Pasar Minggu Lama lah. Kerja Pasar Minggu Lama dan Pasar Minggu yang baru yang ada sekarang ni. Kemudian tu kerja balik dekat depan masjid dengan imam restoran, kerja kan. Lepas tu saya mula menjaga, apabila berkenalan dengan Pak Mentua lah, ayah mentua rumah lah. Dilahirkan pada tahun 1946, Pak Hassan memulakan perniagaannya dengan Haji Amiruddin pada tahun 1972. Dan setahun kemudian Pak Hassan berkahwin dengan anak Haji Amiruddin iaitu Hajah Roslaini dan dikurniakan seorang anak lelaki. Warung Pak Hassan ini terletak berhadapan dengan Universiti Kuala Lumpur UniKL, bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB. Dah berapa lama tu kena pindah atas sebab dia orang nak pakai tempat kan. Masa tu nombor 55 gerai tu. Lepas tu pindah ke nombor 71, lepas tu 63. Nama lot nombor lah. Lepas tu last kali tahun 93 saya dapat kat sini lah sebab dah tak ada tempat lagi lah. Depan Surau Rahmaniah. Yang ni lama sikit daripada 93 sampai sekarang lah. Sebab ialah kalau nak masa dulu sekolah kan susah kan. Kalau dah saya Pak Hassan sekolah pun dulu 5 je.
cuma pun tak habis lari kan. Nakal-nakal dulu kan. Jadi semangat nak merantau tu ada, nak berjalan. Jadi walaupun tak ada kebenaran pada mak ayah kita pada masa tu, saya merantau kat lah. Tanpa izin datang KL ni. Jadi dah kerja-kerja dengan orang, jadi ada pengalaman sikit. Pak mentua ni dulu kenal dengan saya. Jadi dia ajak kongsi lah, saya setuju lah. Itu yang kongsi. Kemudian dia pun dah meninggal, jadi saya menjaga seorang lah. Keunikan gerai yang dibuka seawal jam 6.30 pagi ini ialah konsep layan diri. Antara yang menjadi tarikan utama ialah roti canai beratur dan kari kaki ayam. Benda ni bukan boleh serentak, dia tak sekali serentak, dia dah lama kelamaan. Kita kadang-kadang menjaga nasi ni ada belen kaki ayam tu, cuba. Kita cuba dengan kaki ayam masak. Sebab dulu kaki ayam ni dia orang buang je. Kat bukit tu dalam tong sampah tu penuh kaki ayam dia orang buang. Orang tak tahu nak macam mana kan. Tapi itu pun masuk pada tahun 95. Kaki ayam ni masih tak banyak. Sekilo, 2 kilo macam tu je. Selain daripada nasi lemak kukus dengan pelbagai jenis sambal, sikap peramah dan pemurah Pak Hassan antara faktor gerai Pak Hassan tidak putus-putus dengan kehadiran pelanggan dari seluruh ibu kota. Saya masa tu habis sekolah, lepas tu terus tolong dia kat sini. Mula buat anggap tinggal saja. Lepas tu macam mana boleh tergerak hati boleh buat roti canai. Orangnya dia tak kedekut. Dia apa ni, tak dekut ilmu semua. Saya kenal dia pada kecil lagi. Dia ni jenis suka sedekah. Mula kawan-kawan ajak. Lepas tu makan pergi sekali friendliness ataupun sikap peramah Pak Hassan dengan kerja dia buatkan kita tertarik nak datang lagi. Lepas tu continuous datang, rasa dia pun tak lari. Kuah dia, sambal nasi lemak dia macam dia copy paste. Hari ni punya nasi lemak, besok pun nasi lemak sama, sedap dia kan. Jadi kita continue lah makan. Pada tahun ini, Kampung Baru mencecah usia 116 tahun. Namun penduduknya masih mengekalkan identiti tersendiri dengan binaan dan kedudukan rumah yang biasa dilihat di kampung, serta terdapat rumah-rumah yang masih berdiri teguh dengan ciri-ciri tradisional. Ketika negara bergelumang dengan tragedi menyayat hati 13 Mei 1969, daerah ini masih sunyi sepi. Namun selepas 46 tahun melalui pelbagai rencam pembangunan dan kerenah politik semasa, Brickfields masih mengekalkan nama asalnya. Berbanding dengan Brickfields, Jongkewok pula baru saja dinobatkan sebagai satu lagi mercu tanda tarikan pelancong ke negeri Melaka. Pada masa sama, isu pembangunan semula Kampung Baru terus menjadi perbualan hangat warga kota. Ketiga-tiga lokasi bersejarah ini masih kekal dengan identitinya yang tersendiri. Namun selepas 58 tahun kita merdeka, mampukah penduduk di tiga lokasi berbeza latar belakang ini mengekalkan keamanan yang dikecapi ketika ini? Tepuk dada, tanya selera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-58. Salam sehati sejiwa.